Okay. 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 Jackie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada yang hadir pada sharing petang ni. Okay. Jadi kita nak tahulah juga kan, selain kita makan suplemen setiap hari ni, perlu ke buat senaman ni? Kan lagi tu kalau orang biasa kalau dengar perkataan senaman ni, dia fikir kena pergi kat taman rekreasi ke, kena pergi dekat gym ke kan. Sekarang ni pun kalau Amir tak silap Amir, gym masih lagi tutup. Ikut kawasan yang ikut fasa tu, phase tu. Macam Selangor dengan KL, tak tahulah sampai bila fasa 1 ni, macam tak ada nampak penurunan je kan, nak bertukar tu. Sampaikan ada certain pasar raya dah start mulakan, orang kata apa, kalau nak masuk kena complete 2 dos dia punya vaksin tu. Dah kecoh jugalah dekat area-area sini. Sebab tak silap Amir yang orang share dekat semalam kat Facebook, Maidin rasanya. Dia tulis, ada bagi notis kalau tak lengkap 2 dos ataupun 1 dos yang jenis yang 1 dos tu, tak boleh shopping kat dalam Maidin ataupun dine in dekat dalam Maidin. Jadi nampak gayanya kita dalam norma baru ni lah. Jadi kita nak belajarlah petang ni macam mana gaya senaman yang sesuai untuk dilakukan di rumah ataupun bagaimana nak menjadikan senaman tu menarik. Sebab selalu bila kita tengok senaman ni nampak macam stres je kan. Mula buat yang pertama lah, seminggu boleh lah. Lepas tu dah minggu kedua dah tak buat dah. Macam Amir dululah, hari tu semangat, lari-lari sekejap je lah, naik basikal pun sekejap. Lepas tu bila dah PKP ni, kejap boleh, kejap tak boleh ni, terus tak ada mood dah untuk bersenam. Okay, jadi Amir paskan sharing kita pada petang ni kepada Jackie, ataupun nama sebenarnya Nurul Zakiah lah, nama glamour Jackie Bas lah. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum semua. Oh, adjust kamera dulu. Boleh ke Jackie? Okey. Dia macam sangkut-sangkut sikit. Berapa orang? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab join kita pada petang ni. Boleh? Dah boleh? Nampak tak? Dia macam sebab join saya petang ni, insyaAllah saya. Dia macam ada sangkut-sangkut sikit video dia. Okey, nampak dah? Ada setting dia. Okey, boleh. Itu sebab line tak elok kot. Okey, boleh? Okey dah. Sebelum saya mulakan, tajuk petang kita petang ni ialah penting ke suplemen atau senaman waktu PKP. Sebab senaman, suplemen kita semua SID, so saya tak ada masalah sangat. Tapi dari segi senaman, sebab senaman ni waktu biasa pun susah kita nak buat, apalagi waktu PKP kan. Okay, so hari ni saya nak share kenapa suplemen atau senaman ni penting atau tak penting, terutamanya pada waktu PKP ni. Okay. Next slide. Okay, sebelum saya mulakan, saya nak kenalkan diriku. Nama saya lelaki dan semua orang panggil saya Kak Jackie. Lebih-lebih lagi dekat saya sebagai Kak Jackie. Umur tahun ni 26 tahun. Ibu kepada 3 orang calon mata, menetap di perjalanan ibu. Sekarang ni selama 5 tahun saya menetap di perjalanan ibu, lepas 10 tahun bekerja sebagai banker dekat KL.
Saya adalah seorang graduan Universiti Malaysia. Okay, ada 10 tahun pengalaman bekerja sebagai pegawai bank dekat sebuah bank dan 9 tahun pengalaman sebagai sangat meminati aktiviti larian dan konsisten berlari sejak 3 tahun yang lepas. Dan saya telah berjaya menjalankan badan pada saiz XL dan saiz M dan mengamalkan cara hidup sihat yang dianjurkan. Oh, tu suka-suka ya? Jadi so ada bermasa kini saya full time working mom. So ada lebih masa untuk diri sendiri nak family compared to waktu bekerja dululah. So saya mempunyai masalah berat badan memang sejak daripada muda-muda dulu. So bila ada 3 orang ni bertambah lagi saiz badan sampailah satu tempoh tu saya macam nekat untuk menurunkan berat badan dengan saranan gaya hidup sihat yang dianjurkan. Okey, tak suara sekat-sekat lagi ke? Suara dia ada sekat-sekat sikit tadi macam suara robot. Sekarang dah okey tak? Tadi sekejap okey. Lepas tu dia sekejap dia jadi balik. Lepas tu dah okey balik. Dia sekejap-sekejap lah dia jadi gitu. Tak apa, Jackie teruskan je. Mana? Okey, teruskan. Okey, next slide Amir. Okey. Amir, next slide. Dah ya ni yang lagi sekali ke? Ni semasa PKP ni. Okey ni. 3 ni. Okey. Yang ni. Okey. Okay, semasa PKP. Okey, sekarang ni kan apa ni? Bukan. Semasa PKP tu Amir. Sebelum lagi. Sekejap Slide sebelum ni Amir. Okey ni. Bukan. Yang slide nombor 3 ni semasa PKP. Ya. Okey. Okey, berapa lama dah kita semua dah PKP? Dah almost 2 tahun kan. PKP, lepas tu PKPD, PKP balik. Okey. So, sekarang kita PKP 3.0 yang ketiga dah start daripada Mac tahun lepas 2020 kan. So siapa yang kat sini rasa kesempadan ini dah berkaitan langsung dengan kita punya kenaikan berat badan? Mesti yang rasa stres tak PKP? Berat makin naik. So PKP ni sebenarnya banyak banyak cabaran untuk kita sebab kita tak biasa berkurung di rumah. Bila PKP ni kita rasa rindu suasana kita sebelum COVID dulu kan. Betul? Ada beza. Orang rasa stres, berat. So, kita sebagai SID, Shakespeare Independent Report Distributor, kita tahu yang Shakespeare sangat memberdayakan welfare. Welcome, maksudnya waktu badan kita sihat ni lah yang kita kena jaga kesihatan kita supaya kita tak jatuh sakit. So jangan waktu PKP ni jangan sesekali sakit, a bit no. Kenapa? Sebab hospital semua dah penuh dengan pesakit COVID-19. So hospital dah tak ada tempat dah untuk orang yang sakit sikit-sikit. Memang kita kena jaga betul-betul kesihatan kita waktu PKP ni. Satu, kita kena hindari diri kita
kita daripada dijangkiti COVID-19. Itu paling penting dengan menjaga SOP dan sebagainya. Yang kedua, sakit yang biasa-biasa, yang demam, yang bukan berkaitan dengan COVID pun kita kena elakkan supaya kita tak perlu untuk ke hospital. Sebab hospital sekarang adalah tempat untuk merawat orang-orang yang ada COVID-19. Bila dah pergi hospital tu dah mula sick care, dah bukan well care dah macam yang Casey cadangkan. Okay, so well care ni adalah cara hidup sihat yang Casey sarankan. Healthy lifestyle ada tiga langkah yang Casey sarankan. Siapa tahu? Ada tak kat sini yang tahu apa 3 langkah yang Casey cadangkan untuk well care, menjaga kesihatan, healthy lifestyle? Stress tak ada jalan betul. Ada tak yang tahu 3 langkah healthy lifestyle yang Casey anjurkan? Boleh buka mic, jawab. Jaga pemakanan, lepas tu kena bersenam, lepas tu makan suplemen. Fiza, betul jaga pemakanan. Next sama. Okey, ini ada 3 langkah gaya hidup sihat saranan oleh Syekh. Pertama, makan dengan sihat. Kedua, bersenam secara konsisten. Dan yang ketiga, mengamalkan suplemen dengan bijak. So, kita nak tengok 3 langkah ini dari sudut PKP macam mana. Dan makan dengan sihat rasanya semula yang tahu kita kena lebihkan makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, kurangkan benda-benda yang manis. This one kita tak tumpukan sangat, kita akan tumpukan pada poin kedua dan yang ketiga, iaitu bersenam secara konsisten dan amalkan suplemen dengan bijak. Apa yang dimaksudkan dengan 2 poin ini dan bagaimana 2 poin ini berkait rapat dengan program ataupun kempen yang saya tengah buat sekarang ni, iaitu FLY. Itu ada dengar kan Sarah bagi kelas dalam Victoria pasal FLY ni, iaitu First Love Yourself, FLY, FLY. Next slide. Okey, mula kita nak tengok apakah kebaikan senaman secara konsisten. First kali nak tanya kat sini, siapa yang selalu bersenam ataupun dalam seminggu tu memang akan ada spend masa untuk bersenam? Jarang sebenarnya, jarang nak dapat orang yang betul-betul berdisiplin untuk bersenam. Tapi kalau masuk dalam geng detox ataupun geng lari by S2U tu, kat situ memang akan jumpa ramai kawan-kawan yang memang setiap hari bersenam. Nur Ina Zairi, bagus 2 ke 3 kali. Nanti kita tengok apa sebenarnya saranan tempoh kekerapan bersenam yang KKM anjurkan pada semua rakyat Malaysia. Okey? Macam kalau korang biasa bersenam, saya cadangkan masuk geng detox ataupun geng lari bicycle S2U tu, sebab kat situ korang akan jumpa kawan-kawan yang sentiasa bersenam setiap hari ataupun seminggu kerap bersenam. So korang akan rasa inspired lah untuk lebih bersenam dengan lebih kerap. Ada geng yang orang cakap. So tak adalah seorang-seorang je rasa kan. Atau sebelumnya berbasikal tapi tak puas lagi sebab sampai sekarang, lepas tu berbasikal balik. Okay. Kebaikan senaman secara konsisten. This 7 point sebenarnya memang PKP ke tak PKP ke, memang ini antara kebaikan yang melakukan senaman lah. Okey, tapi dekat bila PKP ni, kenapa senaman ni lebih relevan untuk kita melakukan senaman waktu musim PKP ni? Okay, kalau kita tengok statement yang KKM keluarkan ni, kadar obesiti di Malaysia adalah tertinggi di Asia Tenggara, tertinggi. Bukannya kedua, ketiga, tertinggi, paling juara lah. Okay, diikuti dengan Brunei, Thailand dan seterusnya.
statistik menunjukkan 50.1% daripada orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan berlebihan atau obesiti. Ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak aktif dan pemakanan yang tidak sihat. Duduk di rumah bukan alasan untuk tidak mengamalkan gaya hidup sihat, kekal aktif dan cergas semasa PKP-nya. Itu KKM cakap. Dekat Malaysia ni, 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia adalah mengalami masalah obesiti. Bukannya dalam 10 orang 3 je, tak. Daripada 2, seorang adalah berlebihan berat badan. Sebenarnya fakta ini sangat menakutkanlah sebab bila kita mengalami obesiti ataupun berlebihan berat badan, so kita punya penyakit berangkai akan banyak. Betul. Bila dah selalu exercise, memang sehari tak buat tu, sehari 2 tak buat tu rasa macam tak sedap badan dah sebab kita nak keluarkan peluh. Okey, kita tengok kebaikan senaman secara konsisten. First ialah pengurusan berat badan. Okey. Kedua, mencegah sakit jantung dan darah tinggi sebab bila badan kita berlebihan berat memang penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, jantung, diabetes, benda tu akan berangkai, akan follow sekali dengan berat badan yang berlebihan tu. Yang ketiga, meningkatkan tenaga. 4, tidur dengan lebih minit dan berkualiti. Okay, saya nak pergi pada poin satu persatu. Bila kita konsisten masa PKP pun, bila KKM cakap kena bersenam secara konsisten, maksudnya PKP ke tak PKP ke kena konsisten juga bersenam. Kenapa? Sebab first, tak nak rakyat Malaysia dapat juara obesiti tu lagi. Okay. Second, dapat mencegah sakit jantung dan juga darah tinggi. Sebab bila kita bersenam ni, HDL ataupun kolesterol baik kita akan meningkat. Okay. Ketiga, yang ni ramai yang tak faham. Kenapa senaman meningkatkan tenaga? Padahal bila bersenam pula kita menggunakan banyak tenaga. Okay. Sebenarnya bila kita bersenam, oksigen dan nutrien dibawa kepada tisu badan dan bantu kita punya sistem kardiovaskular untuk bekerja dengan lebih efisien. So badan kita akan jadi lebih bertenaga. Yang ni kena try dulu baru akan rasa. Kalau fikir logik, okey bersenam dah pagi tadi penat sepanjang hari nak tidur. Tak sebenarnya. Bila you bersenam pagi, insyaAllah sepanjang hari tu you akan rasa bertenaga je. Okay? So keempat, tidur yang lebih nyenyak dan berkualiti. Sebab you dah guna tenaga you. Bila you tidur tu, you akan go into deep sleep tu lebih lagi daripada you tidur ayam. Itu yang kita panggil tidur yang berkualiti. Siapa yang tahu berapa jam tidur yang diperlukan oleh seorang dewasa? Ada yang tahu tak? Tidur berkualiti berapa jam yang seorang dewasa perlukan? 6 hingga 7 jam. Pandai. 6 hingga 8 jam sebenarnya. So kalau kita kena tengoklah kita tidur pukul berapa, kita bangun pukul berapa. Yes, 6 hingga 8 jam. Okey, jangan kurang daripada tu sebab dia akan mempengaruhi kita punya emosi, kita punya kesihatan. Kena kira balik. Kalau tidur pukul 11, pukul 6 bangun, itu okey lah. Tapi memanglah kita rasa kita tidur. Okey, tidur pukul 11 bangun pukul 6. Tapi adakah tidur kita tidur yang berkualiti? Tidur yang berkualiti maksudnya kita badan kita semua berehat dengan betul. Okey, berehat dengan cukup. Sama je bersenam ke tak bersenam ke, tidur 6 hingga 8 jam tapi tidur berkualiti. Okey. Okey, poin nombor 5, 6 dan 7 ni adalah lebih relevan untuk PKP sebab waktu PKP ni memang kita kena jaga kita punya kesihatan mental. Sebab kita duduk seorang-seorang kat rumah ataupun banyak sangat stres yang datang, maybe dengan PDPR anak-anak, dengan tak boleh keluar, tak boleh bersosial, tak boleh jumpa mak ayah jauh dah lama tak jumpa, semua benda ni menghadirkan stres pada kita. So dengan bersenam, kita dapat mencegah dan mengurangkan stres, dapat memelihara kesihatan mental kita dan kita akan rasa lebih gembira dan waras. Sebab apa? Bila kita bersenam, kita akan clear kita punya minda. Masa kita bersenam tu adalah masa sejam. Contoh kita bersenam sejam kan? Boleh Amir, boleh share.
macam KKM pun tulis kat situ, tips penjagaan kesejahteraan kesihatan mental semasa COVID-19. Boleh tengok dekat situ poin yang kedua terakhir tu, lakukan senaman dan kekal aktif. Maksudnya ini memang proven kena buat senaman untuk kekalkan kesihatan mental yang baik. Okey, bila kita spend masa untuk bersenam, sebenarnya kita spend masa untuk me time. Waktu kita bersenam tu contoh macam pergi jogging ke, pergi main basikal yang kita buat senaman yang outdoor, keliling-keliling rumah ni je kita boleh tengok suasana, kita boleh tengok pemandangan. Kalau macam keluar pagi lagi bagus, sebab bila pagi matahari baru nak naik, waktu tu sangat bagus untuk bersenam dekat outdoor sebab view cantik, udara pun segar waktu tu. So try keluar pukul bangun pagi kan, contoh bangun pagi pukul 6, spend masa dulu untuk solat, untuk mengaji. Yang ni saya buat setiap hari lah, ini memang saya punya habit setiap hari lah, bangun solat dulu, spend masa dengan Quran sekejap, dan kemudian pukul 7:30 tu saya akan keluar untuk berjogging ke, berbasikal ke, berjalan ke. Yes, sebelum kalau weekdays sebelum anak-anak PDPR. Kalau macam saya akan lewatkan sikit PDPR anak saya untuk spend masa pergi jogging dulu. Balik jogging baru saya akan start PDPR. Okay. Lepas tu you boleh tengok view, you boleh hidup udara yang bersih, you boleh tengok sunrise. So benda-benda tu sebenarnya memberi kegembiraan lah pada kita. Okay. So selain tu, bersenam juga akan keluarkan kita semua hormon-hormon gembira. Bila kita happy, kita enjoy. Contohnya endorfin, dopamin, oksitoksin, serotonin. Itu semua nama hormon-hormon gembira yang akan dikeluarkan bila kita bersenam. Ini memang proven. So kalau dulu, macam Amir tanya tadi, berapa lama sebenarnya setiap sesi kita kena bersenam. Okay. Kalau dulu KKM suruh rakyat Malaysia bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Tapi itu dulu. Okay, itu dulu. Siapa tahu sekarang ni kekerapan melakukan senaman yang KKM sarankan kepada orang Malaysia. Siapa tahu? Atau naik basikal. Naik basikal seronok. Bila boleh tengok view pagi-pagi kan memang udara sangat segar lah. Yes, dulu 3 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Sekarang ni ada saranan yang baru. Okey, jawapan dia sekarang ni, kalau you check dekat KKM, dia akan suruh you bersenam selama 150 minit seminggu. 150 minit maksudnya 5 kali seminggu, 30 minit setiap sesi, ataupun setiap hari 10 ke 15 minit setiap sesi. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia dah juara obesiti. So kena tingkatkan lagi. 150 minit seminggu. 5 kali seminggu, satu sesi 30 minit. Itu saranan terbaru daripada KKM. Next time Next slide. Okay. Macam saya suka jogging. Aku tadi berbasikal, ramai yang berbasikal. Sama lagi seorang berbasikal tadi. Yang ni perlu dilakukan outdoor. Tapi dia ada kelebihan lah. Bila buat outdoor ni kita boleh tengok view, kita boleh hirup udara bersih, kita boleh pusing-pusing, tak perlu jauh pun. Pusing-pusing dekat rumah pun okey. Sebab waktu PKP ni kita ada tempat bila fasa 1, fasa 2 kita tengok fasa, ada restriction dia. Tak boleh pergi dekat taman rekreasi terbuka semua. Kita pun tak perlulah pergi jauh-jauh sebab benda tu bila kita tak perlu nak travel jauh-jauh untuk bersenam. Padahal benda tu boleh dibuat di rumah. Kalau rumah tinggi tak boleh keluar ke taman. Okay. Kita boleh tengok poin nombor 3, 4, 5, 6, 7 tu. Ini adalah contoh senaman yang boleh dilakukan di rumah, tapi belief ni memang berpeluh walaupun hanya 30 minit ke 1 jam. Kena try, okay? First, high intensity interval training. Kedua, Zumba, aerobic, figurabic, power walk by lesson. Maybe ada yang tak pernah dengar. Yang ni you boleh Google je.
dekat YouTube ada. Lepas tu you follow je, maksudnya follow depan laptop ataupun TV senaman-senaman ni, memang you boleh rasa perbezaan dia. Nombor 6 dan nombor 7 tu, figurobix diasaskan oleh seorang, saya tak tahu dia artis ke tak, tapi dia orang Korea. Power Walk by Leslie ni memang dah lama dah. Yang ni pun memang diasaskan oleh seorang founder tu lah, Leslie nama dia. Dia kalau macam figurobix lebih banyak kepada pergerakan setempat. Maksudnya depan TV, depan laptop pun boleh buat. Tapi dia punya peluh, dia macam deep kita punya muscle lah. Dia repetition tu deep kita punya muscle. Kalau macam Power Walk by Leslie ni, dia enjoy jalan langkah-langkah macam tu je, tapi dia punya hasil dia 30 minit ke 40 minit tu sangat berpeluh. Memang lencun badan. Kena try. Okay. Ini aktiviti yang saya cadangkan boleh buat. Kalau yang poin 3, 4, 5, 6, 7 tu boleh Google je. Boleh Google, dekat YouTube ada video dia, follow. Maksudnya setiap hari lepas bangun, mengaji, kita spend 30 minit untuk follow dia punya video tu. InsyaAllah buat setiap hari memang seronok. Sebab bila kita berpeluh ni sebenarnya kita seronok. Okay? Untuk bersenam ni, ada 3 perkara yang perlu kita titik beratkan lah. Sekali ialah bersederhana. You know your limit. Contohnya macam orang yang berjogging kan. Kalau orang yang berjogging, macam saya paling suka jogging lah. Tips saya, kalau nak slow jog selama 30 minit setiap hari, selama 21 hari without fail untuk bina habit. Macam mana, sebab ramai yang tanya. 5 km betul. Untuk beginner 5 km tu memang sangat jauh. Sebab saya waktu bermula dulu, saya 30 minit saja. Saya hidekan 30 minit saja. 30 minit tu maybe dapat 2 km, maybe dapat 3 km sebab kita hanya slow jog. Okay? Tapi untuk soalan yang paling orang selalu tanya sana, macam mana nak membina habit untuk ada motivation untuk keluar berlari. Cara saya memang kita kena jadikan benda tu habit. So untuk jadikan sesuatu tu habit, kita kena buat repeat berulang-ulang selama 21 hari tanpa henti. Jiran lari 20 hingga 25 km. Setiap hari pun dia boleh lari 20 hingga 25 km kan. Kita bagi support je. Kena try lah kan. Pergi dia lari 20 km, ambil kayu basikal lah 20 km, 20 km basikal kecap je. Try. Maksudnya dia berlari tu ambil naik basikal lah kat tepi dia kan. Kejar yang belakang ke. Maksudnya kita boleh join tapi dengan aktiviti yang berlainan. Orang tak pernah terfikir lah pula. Ingatkan kalau orang lari, kita pun kena lari juga. Itu yang tak payah. Tak payah pun. Tapi janganlah kacau dia berlari pula kan. Laju lagi. Kita naik basikal, kejar dia laju lagi. Okay, so bersederhana. Kita kena tahu kita punya limit. Jangan tengok orang lari 20 km, kita pun nak lari 20 km juga. Tak perlu. Sebab sebenarnya bersenamnya untuk diri sendiri. So kita bukannya perlu lawan orang. Kita cuma perlu lawan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik. Okay? Sama juga macam aktiviti lain. Untuk wujudkan habit tu sebenarnya kita kena buat benda tu selama 21 hari lah kalau boleh. Ada orang cakap 21 hari. Lepas 21 hari tu baru kita akan aim untuk ke 3 bulan. Sebab kalau you tengok kan kawan-kawan ni yang bersenam, kenapa dia orang boleh disiplin untuk bersenam? Sebab benda tu telah ditukar kepada habit. Bila rasa dia tak bersenam, dia rasa tak complete. So, untuk jadikan benda tu habit tu, you buat dulu 21 hari. Berbasikal 30 minit 21 hari. Jogging, slow jog 30 hari. Buat aerobik atau berzumba kat rumah selama 21 hari kat rumah setiap hari. Lepas 21 hari tu, you nak rest kejap. Okay. Tapi lepas tu, you akan rasa rindu untuk buat juga. Okay. Semua aktiviti pun saya rasa applicable semua sama. Okay. Benda tu kena tukar kepada habit. Awal-awal tu maybe you rasa terpaksa sikit, lama-lama you rasa tak complete kalau you tak buat. So, untuk yang tak sempat keluar rumah, boleh follow YouTube. Contoh-contoh senaman yang saya bagi. Memang confirm berpeluh. Okay? Enjoy tu macam mana? Okay, enjoy.
saya pergi kat konsisten tu dulu. Okay, yang mana lebih baik? You rasa kalau kita exercise seminggu sekali tapi pulun kau punya buat sampai 24 jam sampai badan dah rasa sakit apa semua, ataupun kita bersenam 5 kali sehari 30 minit setiap sesi macam KKN cakap tadi. So yang mana satu lagi bagus? Yang konsisten lagi bagus. Yes, yang konsisten lagi bagus. Sebab kita lebih enjoy dan kita rasa steady, tak stres, tak ada sakit-sakit otot semua. Okay? Saya rasa dalam apa-apa je yang kita buat sebenarnya sikit tak apa, tapi secara konsisten. Yang paling penting enjoy lah, sebab enjoy ni sebenarnya bila Amir tanya tadi, enjoy tu macam mana? Kita kena buat dulu. Lepas contoh Amir berbasikal kan, boleh tengok view cantik, boleh tengok kawasan kejiranan, boleh tengok sunrise. Kat situ enjoy tu datang. Bila kita berpeluh, kita boleh rasa perubahan dekat diri kita yang kita rasa lagi okey, badan tak rasa lemau sangat. Itu enjoy dia. So kena buat dulu. Ada orang yang dia suka pakai apa, music kan? Betul. Kadang-kadang tak, reason untuk berlari tu sebab nak dengar kita punya playlist. Kita dah buat playlist best lagu zaman dulu yang kita minat ke. So kita nak spend masa sejam dengar playlist yang kita buat tu, kita boleh naik basikal sambil-sambil dengar playlist tu. Benda tu pun mendatangkan hormon-hormon kegembiraan sebenarnya. Jadi maksudnya maksudnya kita pakai head speaker ke pakai yang kat telinga tu juga? Macam boleh pakai earphone, tapi kalau earphone naik basikal atau berlari tu kena make sure surrounding you dengar lah. So pakai sebelah je. Ataupun macam yang saya pakai ni, this one, dia sangkut dekat telinga tapi kita panggil open ear punya ni lah headphone. Sebab dia bukan masuk dalam telinga tau, dia sangkut je dekat telinga. So kita masih dengar apa yang berlaku dekat keliling kita. Yang ni saya beli berapa ringgit? Dia RM50 dekat Shopee. Ada orang tanya tu. Beli kat Shopee. Beli kat Shopee. Betul rasa kalau nanti saya bagi dalam grup MSC kat mana dia punya tu. Sebab earphone ni kalau orang naik basikal pun tak elok guna earphone yang sumbat dalam telinga tu. Nanti tak dengar. Lagi satu, bila berbasikal ataupun jogging, please make sure yang you bertentangan dengan arah kenderaan. Jangan ikut arah kenderaan. Maksudnya bila you bertentangan, you boleh nampak. Bila you bertentangan, you boleh nampak apa yang ada dekat depan you. Dan kereta pun akan nampak you dengan lebih jelas lah. Okay. Next slide, Amir. Okay, sekarang kita cerita pasal supplement. Supplement ni memang semualah orang kat sini memang suka supplement. Kenapa? Supplement penting waktu PKP ni. Saya nak highlight beberapa point sahaja. Sebab kita semua tahu kenapa supplement baik kan. Lagi-lagi sebab supplement yang organik dan terbukti berkesan macam Sheikh ni. Tapi untuk sudut PKP ni, saya nak cerita pasal beberapa point ni lah. First, untuk meningkatkan imunisasi badan, itu paling penting sebab sekarang ni COVID-19 ni kita tak nampak. Everyone akan ada high chances untuk dapat. Sampai at one point saya terfikir yang COVID-19 ni semua orang akan dapat. Sampai satu masa semua orang akan dapat sebab waktu tu bila saya tengok kes terlalu tinggi kan, saya rasa macam ya Allah, COVID ni macam semua orang lah akan dapat. It's whether your immune system ni boleh support you untuk fight COVID-19 ni ataupun tidak. So sekarang ni bila dah makin ramai vaksin, walaupun kes tinggi tapi insyaAllah kita terlindung lah. Percentage untuk dapat tu lagi rentan insyaAllah. Itu antara kita punya usaha lah. Okay. The second, untuk kawal berat badan. Third, untuk elakkan stres. Dan yang keempat, untuk menambah tenaga. Saya rasa 4 poin ni adalah paling penting kenapa kita kena ambil supplement waktu PKP. Okay. Next, Amir. Ya, elak stres tu sangat penting, Ina. Sebab sekarang ni mental health menjadi satu problem lah. Ramai mungkin bila kita baca
kes-kes nak bunuh diri lah, kes-kes mak post dekat dekat media sosial pasal stres dengan PDPR dan sebagainya. Kita rasa stres, tapi kita tahu kat luar sana macam mana mental health ibu-ibu ataupun orang-orang yang ada banyak masalah dari segi kewangan dan sebagainya. So kat sini saya nak cadangkan kita tengok macam mana supplement checking ni dapat membantu dari segi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Okay. First sekali, polyphenol untuk merangsang sistem imun kita lah. Polyphenol kita tahu ada dalam leaves kan. So dia berfungsi untuk meningkatkan fungsi sistem imun kita dari jangkitan, mencegah replikasi virus tertentu dalam badan untuk mengurangkan tempoh kalau kita ada sesama ke demam ke, dan menguatkan reaksi imun kita dalam tempoh pemulihan. Ini Vivix lah untuk imun booster. Kita boleh makan Vivix, omega, vitamin C dengan Nutriperon. Tengok bajet. Tapi saya rasa vitamin C dengan kalau macam saya ambil semua lah. Nutriperon jarang-jarang. Okay, tengok bajet. Tapi vitamin C kena ambil. Okay, macam omega ni dia asid lemak omega 3. Dia dapat mengaktifkan kita punya sistem imun, mengandungi anti-inflammation, mengurangkan peradangan dan menyebabkan sistem imun kita menjadi lemah. Okay. Dan apart from that, omega 3 memperbaiki peredaran darah, meningkatkan tindak balas secara imun, dan penyelidikan juga membuktikan omega 3 menyokong sistem imun yang optimal dengan meningkatkan fungsi sel darah putih untuk melawan penyakit. Jadi siapa yang makan semua empat-empat ni? Immune booster. Enam mesti makan. Enam mesti makan semua. Habis. Bibit dah habis. Saya ada sebotol lagi. Tu nak makan pun macam alamak sayang. Takut ada customer minta kan. Betul-betul customer memang cari Vivix, vitamin C dengan Nutriperon. Saya memang Nutriperon dengan vitamin C memang ramai yang cari. Macam tadi baru sampai pula 2 kotak. Nutriperon dua-dua pun dah ada orang nak. Nak makan semua. Okay, that one dari macam Nutriperon ni, dia ada biji labu, biji plantego, bunga safflower, bunga honeysuckle Jepun, which is memang penyokong imun boleh jaga. Okay. Nutriperon ni bagus untuk cadangkan pada kita punya anak-anak semua, untuk customer kita yang tanya pasal, yang bimbang pasal imun anak-anak. Okay, sebab dia aktifkan tindak balas, dia menguatkan tindak balas imun dan meningkatkan penghasilan interferon dalam badan. Okay. Bila interferon ni makin banyak dalam badan kita, kita punya kesihatan imun lebih meningkat. Okay. So 4 ni untuk immune booster. Yang seterusnya pengurusan berat badan. Sebab tadi kan berkadaran langsung kenaikan berat badan dengan tempoh PKP kan. So kena ni ambil ESP sebab breakfast kau boleh jangan makan yang berat-berat, just ganti dengan ESP. Shake je ESP. Okay. Then ESP untuk kita firmkan kita punya badan juga. So bila kita mengalami penurunan berat badan nanti, tak adalah badan kita menggeletih ke apa. So omega guys, semua orang tahu dapat burn lebih fat, dapat kurangkan selera makan, dan juga Herbalax untuk kita clearkan kita punya usus setiap pagi. Bila ada masalah asam belit ataupun usus tak clear, itu yang menyebabkan berat badan statik sebenarnya. So kena amalkan juga untuk tempoh PKP ni. Dan yang ketiga menurunkan stres dan memberi tenaga, which is kita tahu B-complex memang sangat bagus untuk mengurangkan stres. Dari sudut apa B-complex membantu untuk menurunkan stres dan memberi tenaga? Okay. Boleh terangkan dekat customer. Paras vitamin B yang rendah menyebabkan kemurungan dan juga tekanan sebenarnya.
So menjejaskan kita punya sistem imun juga. So vitamin B ni dapat merangsang sistem imun dan mengekalkan paras tenaga kita. Vitamin B6 membantu dalam menghasilkan sel darah merah dan mengangkut oksigen ke seluruh badan, memastikan fungsi optimal untuk memastikan sistem imun kita kuat. Okay, so bila kita less stress, sistem imun kita sebenarnya develop dengan lebih bagus. Dan Shisti ni, siapa yang amalkan Shisti mesti suka sebab Shisti ni pun stress free punya minuman sebab dia ada teh. Dia ada white tea, dia ada red tea, dia ada green tea dalam Shisti ni yang menyebabkan kita punya stress level boleh turun dan memberi tenaga. Bila kita sebenarnya kita stress ni sebenarnya sebab badan kita penat. Minum Shisti ni insya-Allah memang boleh rasa dia punya boost tenaga tu macam mana. Ada tak pengguna-pengguna Shisti kat sini? Shisti pun saya semalam sebenarnya dah restock. Shisti tengok dekat website pun dah OS. Kan? Shisti pun dah stock. Tengok dekat Yeza ada tak? Saya tengok. Pas hari tu beli kat Yeza. Yeza ada. Sebab semalam saya nak buka Shisti sebenarnya. Lepas tu ada satu lagi nak buka. Saya buka dalam website. Nampak dah stock rupanya. Okay, Kak Yeza ada. Nanti kena cari Kak Yeza. B-complex jangka maybe dalam bulan depan kot. B-complex. B-complex pun saya dah habis. Okay, ini 3 set yang saya rasa kita kena ambil lah waktu PKP ni untuk kita punya kesihatan lebih baik dari segi mental dan juga fizikal. Okay, macam kita tahu semua vitamin Syekh pun sebenarnya penting. So kita kena tengok lah macam yang Syekh cakap tadi lah. Poin kedua, konsisten bersenam. Poin ketiga ialah suplemen wisely ataupun mengambil suplemen dengan bijak. Kita dekat mana kita ambil, bukan Syekh disuruh ambil semua produk dia makan kan. Disuruh ambil suplemen dengan bijak. Kita kena tahu keperluan kita kat mana, so kita ambil apa yang perlu. So 3 step ni saya rasa perlu dan penting untuk waktu PKP. Okay, next slide. Okay, kenapa so penting tak? Daripada apa yang saya terangkan tadi, so penting tak senaman dan suplemen waktu PKP? Penting sangat. Penting. Pentingnya lah. Okay, kenapa penting? Sebab kita nak first love yourself, fly. Macam apa yang Syekh tengah pimpin sekarang, transform to the best version of you. Bila kita jaga diri kita dulu, bila kita sihat, bila kita punya mental sihat, barulah kita boleh jaga orang-orang yang kita sayang, betul tak? Kalau kita sendiri pun mental tak berapa nak stabil, stres dengan PTR lah, dengan badan makin naik lah, dengan banyak kerja. Padahal kat rumah ni tak keluar. Masa kat rumah lebih banyak kerja, tak berhenti kerja lah. Tapi sebenarnya kalau nak tahu jadi suri rumah ni, sebab itulah selama ni kan kita cakap ibu berkejaya, BS suri rumah. Siapa yang lagi stres semua. Sekarang semua wanita, semua ibu berkejaya dah tahu macam mana perasaan berada di rumah, menjaga anak-anak, tak boleh hantar sekolah, apa semua dah tahu betapa stresnya sebenarnya. Okay? So bila kita duduk kat rumah ni, kita kena jagalah dari diri, dari segi kesihatan, dari segi stress level, jangan dilayankan sangat. Kita kena cari cara macam mana kita nak kurangkan. Macam mana cara kita nak kurangkan kita punya stres, macam mana kita nak kekalkan kita punya kesihatan supaya kita boleh jagalah diri kita dan boleh take care pasal orang-orang yang kita sayang. Okay? Ada apa-apa soalan tak? Saya rasa nak convince korang pasal senaman tu yang lagi susah sebenarnya berbanding dengan tapi memang kita well known. Kepentingan setiap vitamin pun kita ambil semua kan.
Tapi untuk senaman tu saya sarankan, saya sangat sarankan cuba dulu buat tu dalam masa seminggu contohnya kan. Macam seminggu ni kita dekat untuk buat 5 hari 30 minit senaman. Tak kira yang mana satu, nak campur-campur pun boleh, nak konsisten benda yang sama pun boleh. Untuk rasa sendiri okey tak? Rasa lebih sihat tak? Rasa lebih less stressful tak bila kita amal senaman? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ramai juga 14 orang. So far clear, jelas sharing daripada Jackie tadi. Lepas ni saya share link nak dapatkan benda ni. Yang ni sebenarnya headphone ni dia adalah version yang mahal juga. Version yang mahal tu nama dia Aftershock, yang tu memang ribu-ribu lah. Dia one siap ada boleh simpan memori, letak lagu siap-siap, maksudnya tak payah bawa handset, tak payah bawa lari dengan dia dengan jam saja pun dah cukup. Okay. Saja. Ambil pasal aku muka tu. Zafia conteng tadi. Kalau senaman fokus kecilkan bottom, apa cadangan? Okay. Sebenarnya bila kita ada, saya pernah dulu saya pernah ada personal trainer tahu. Dia cakap nak mengurangkan berat badan sebenarnya adalah benda yang paling senang, tapi benda yang paling susah sekali saya ada discussion. Boleh kalau orang yang badan atas besar ataupun orang yang bawah besar. Okay. Macam aku naik basikal kan. Okey dah sebenarnya naik basikal. Kecilkan bahagian pinggang dan ke bawah. 23 Ogos. Tapi kalau nak lebih tepat sekali, kita ada senaman lah macam weight training yang menumpukan bahagian pinggang dan ke bawah. Itu kita Google tu. Aina memang cabaran untuk ibu-ibu bersenam dekat rumah lah. Tapi satu saya cadangkan bersenam pagi waktu anak-anak tak bangun lagi. Kadang-kadang macam kalau ada masa sebenarnya masih kita boleh cari. Macam mana cara saya buat? Bangun awal. Contohnya kita nak bersenam 30 minit, so kita bangun awal 30 minit. So kita boleh adjust masa kita bangun awal 30 minit. Contohnya biasa bangun pukul 6, kita boleh bangun 5:30, kita tunggu subuh, kita mengaji. 30 minit lepas mengaji tu, contohnya daripada pukul 6.45 hingga pukul 7 suku, dah boleh bersenam lah. Waktu tu anak-anak tak bangun lagi kan. Kalau yang kecil tu, yang besar dah bangun dah subuh ni, yang kecil tu tak bangun lagi boleh buat. Betul semua atas diri sendiri. Kadang tu, bila kita dengar orang cakap, kau cakap senang lah. Tapi kita tak try, kita tak boleh nak rasa lah. So kita nak try sendiri. Ya, enak. Nanti Jackie try lah share apa rutin Jackie buat dekat dalam grup Metro. At least orang boleh ikut sikit-sikit kan. Boleh. Boleh bakar lah. Boleh bakar. Tapi kalau korang yang lagi terbakar, lagi membara tu boleh join, boleh message Andy, Master Dosh, cakap nak join geng lari ataupun geng detox tu. Kat situ lagi pembakaran terbuka lah. Sebab pernah join yang grup detox dulu tu, tapi banyak-banyak lari-lari itulah. Lepas tu sebab ramai yang berlari lah, kita tak lari lagi kan, yang senyap. Saya macam pagi tadi saya tak lari pun, saya turun, saya berjalan kaki je. Saya berjalan kaki tapi dapat juga 5 km. Yang dapat 5 km tu sebenarnya sebab saya pusing loop besar sikit. So memang tak ada choice, kadang tu kena paksa tau. Macam saya akan loop yang besar, so saya tak akan pusing loop yang sama. Bila loop besar ni nak tak nak kau kena balik juga kat rumah kau kan. So memang sampai lah 5 km tu. Tapi make sure you kena pusing tempat yang selamat lah. Jangan ada anjing lah, ada orang tak kenal ke tempat tengah buat bangunan tu, janganlah. Tempat yang selamat. Okay.
That one, saya rasa dah habis lah sharing saya. Kalau nak tanya apa-apa boleh je nak nanya pasal berlari ke, pasal exercise ke, pasal diet ke, boleh je kena PM saya pada masa. Jackie ada grup khas untuk berlari ni? Grup khas tak ada pun. Bila ada macam aktiviti apa macam sekarang ni run liga by geng lari, so adalah grup dia sementara waktu macam tu. Shima tanya apps apa yang digunakan untuk KM. Saya pakai jam Garmin. So jam Garmin tu boleh track lah kilometer. Tapi yang free, apps free tu banyak. Just bawa handset je. Macam Strava, macam Endomondo, kita ada Runkeeper. Shima boleh search, download. Sebab apps tu boleh track kita punya peta, map kita laluan map kita dan juga berapa kilometer, berapa kalori dah burn. Kalau heart rate tu apps biasa tu tak boleh track banyak benda lah. Kalau tak ada jam tu kita pakai telefon, bawa telefon je lah kan? Bawa telefon, buka apps tu on je. Bila dah habis off. Nanti dia akan tunjuk peta laluan kita, berapa kilometer, berapa kalori dah terbakar. Okay, jelas. Sebab dah tahu dah basic-basicnya lah. Untuk permulaan, boleh buat dekat rumah dulu. Macam tadi senaman depan YouTube. Kalau nak yang outdoor, boleh jalan ataupun jogging kan. Aku dah guna Strava. Betul, Strava pun saya suka juga. Saya guna jam Garmin. Lagi nanti nak tanya macam mana nak elakkan rasa malu kalau kita jalan kat luar outdoor kan. Kita tak pernah lari, tak pernah jalan. Tiba tengok-tengok ada orang jalan kan, mesti ada jiran-jiran akan tegur kan. Macam mana tu nak elakkan rasa malu? Kalau saya kan, saya tak tegur orang, saya elakkan eye contact. Jadi pejam mata lah, lari pejam mata. Kita tak kenal orang tu. Jangan tengok orang lah. Macam kalau bila kita berlari tu memang ada motor ke kereta lalu, kadang-kadang dia horn kan. Saya tak tengok lah, saya elakkan eye contact. Macam saya pandang kat lain. Sebab malu lah. First lagi saya sebab ada pengalaman kawan-kawan kat sini yang kena gangguan dengan orang-orang yang tak sepatutnya lah kan. Macam bila kita dah eye contact, dia nak senyum pula. Bila kita balas senyum, dia nak tanya pula, duduk kat mana? Apa ni? Minta nombor telefon lah, apalah kan. So saya elak eye contact terus. Lepas tu nanti orang akan cakap, orang yang kenal akan mesej lah, tadi apa ni, jogging tak pandang pun. Padahal memang kita tak nak pandang orang pun, tu jogging tu. Betul lah, ada kes yang minta nombor telefon lah, lepas tu cakap minta mengarut lah. Padahal dalam kawasan perumahan ni tau, rupanya bila selidik semua, dia bukan duduk kat sini tapi dia datang jogging kat sini. So dia takut lah. Jauh datang jogging kat situ. Tu ada ni lah, yang ada niat tak baik lah tu. Okay. So far dah clear dah. Ada lagi soalan ke? Kalau ada soalan boleh tulis kat ruangan komen ataupun nanti boleh tulis dalam grup pun tak apa. Jadi orang lain pun boleh lah. Kan ada orang lain dia segan nak tanya soalan. Mungkin soalan tu nampak macam basic kan. Sebagai contoh lah. Nak ada jogging tu nak kena pakai kasut sukan ke? Kan? Saya tak ada kasut sukan. Tak boleh pakai selipar ke? Kan soalan nampak macam soalan basic kan? Amir memang tak ada kasut. Macam mana tu? Nanti tanya je apa saya jawab nanti. Kalau tak ada soalan lagi, kita boleh akhirilah kita punya sharing petang ni. Semoga dapat. Ya Allah, ribut je dia ni. Dia tolong cuci muka je. Tengok Abi kena conteng muka. Okay. Terima kasih Jackie sebab luangkan masa petang ni sama dengan tim Maestro. Perkongsian yang sangat menarik sebab
so far belum ada lagi sharing yang berkaitan dengan senaman ni. Semua mostly pasal produk dengan ni lah, kesihatan lah. Senaman ni pun salah satu senaman kesihatan jugalah kan. Jadi mungkin orang yang baru nak mula macam Amir ni baru nak mula balik lah. Itu base basikal tu ada dah buat tapi tak kerap lah. Macam Jackie kata kena 5 kali seminggu tu. Kami rasanya kami sekejap je kot. Kena buat 30 minit kan. Okay, yang penting konsisten. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir pada petang ni. Okay, insyaAllah kalau ada soalan boleh tanya dalam grup Mestro nantilah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jackie. Oh, jap, ambil gambar. Ambil gambar. Sama-sama, Ena. Ya, sama. Sama-sama Kak Shima. Ya, muka Amir meriah sangat ya. Ya, terima kasih semua. Okay, jumpa lagi.